Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. InsyaAllah pada petang ini kita akan sambung perbincangan bab dosa besar yang ke-41 dosa besar yang ke-41 pada muka surat 287 muka surat 287 iaitu membenarkan dukun dan ahli nujum. Ini dosa besar yang ke-41 iaitu membenarkan dukun dan ahli nujum. Dalam tajuk ini yang dimaksudkan dukun dan ahli nujum, dia bukan bomoh seperti yang kita faham dalam masyarakat kita ini, tidak. Bahkan dukun dan ahli nujum yang dimaksudkan dalam perbincangan pada dosa besar ke-41, dia lebih merujuk kepada orang yang melakukan ramalan, meramal nasib itu. Itu maksud ahli nujum. Dia juga dukun dan dia juga merupakan orang yang meramalkan nasib seseorang. Yang mana kes ini biasanya berlaku dalam masyarakat Arab zaman jahiliah bila mereka nak melakukan sesuatu aktiviti yang penting, berniaga ke Syam misalnya untuk melangsungkan perkahwinan ataupun apa saja, mereka pergi menemui dukun dan ahli nujum ini untuk meminta pandangan sama ada dari segi tarikh atau apa sajalah. Itu bukan dengan maksud untuk rawatan, tidak. Bukan maksud begitu. Jadi berkait dengan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm," dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Orang Arab ni dia ada khusus dukun. Misalnya kalau dukun yang boleh memberitahu tentang barang hilang misalnya. Sesuatu barang hilang dicuri, dia ada khusus nama tu, dukun tu. Dia boleh sebut barang ni sekarang ni berada di mana, siapa yang curi, dia sebut. Jadi apakah perkara itu betul? Sebab tu dalam setengah-setengah kita kadang-kadang 50 kali adalah sekali kebetulan itu betul. Tapi dia akan terima sebagai betul lah semuanya. Akhir sekali dukun ni menjadi tempat rujuk dalam banyak perkara. Tu. Atau ahli najm. Ahli nujum, ahli najm maknanya orang yang menggunakan, yang membuat ramalan dengan melihat pada pergerakan bintang itu. Tu. Najm ni makna bintang. Nujum tu makna bintang. Sebab itulah Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm," dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi urusan perkara gaib, perkara yang akan datang itu sebenarnya bukan urusan manusia, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang mendakwa tahu sesuatu yang akan berlaku, sebenarnya dia telah menceroboh hak Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara gaib saja Allah saja yang tahu. Sebab tu disebut ramalan tu, meramal nasib dan sebagainya. Jadi perkara ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat satu perkara lagi, bomoh-bomoh di zaman jahiliah ataupun ahli nujum dalam proses mereka melakukan ramalan, dukun dan sebagainya, mereka menggunakan khidmat makhluk halus. Itu memang disebut dalam mana-mana kitab lah. Jadi bila dia guna khidmat makhluk halus, di situlah dia berlaku perkara-perkara yang bersifat dengan iman, kepercayaan itu. Dan perkara ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi dalam keadaan itu dia akan ikut semua kehendak makhluk halus itu. Supaya kita dululah nak ikut makhluk halus tu, sebut nak apa, nak air putih sembelih ambil darah pun buat kan. Sebab apa? Sebab barulah dia akan sebut ada give and take, dia kata jenis penyakit tu. Dia bila kita memenuhi permintaan dia, maka dia juga akan memenuhi permintaan kita. Begitu.
Baik, inna ba'da dhann ithm. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu dia boleh membuahkan dosa, adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alimul ghaib fala yuzhiru ala nafsihi ahada illa man irtada min rasul." Dia mengetahui yang gaib. Dia ni siapa? Allah lah. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada sesiapa pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diredainya, yang dikehendaki oleh dia. Nabi sendiri pun boleh tahu perkara gaib sebab Allah bagi tahu. Sesiapa yang menganggap bahawa Nabi, mana-mana Nabi boleh tahu perkara gaib secara mustaqillah, secara sendiri, tidak melibatkan Allah, itu boleh rosak akidah. Nabi tahu perkara itu tentang azab dalam kubur. Nabi bunyi seorang itu dia azab dalam kubur. Nabi boleh cerita perkara-perkara lampau yang tidak ada maklumat secara zahir ni daripada mana-mana orang, tapi Nabi boleh sebut, Nabi cerita perkara akan datang dan terbukti berlaku banyak. Itu mukjizat. Yang mana Nabi boleh akses maklumat itu melalui cara wahyu. Nabi tidak tahu perkara lain. Dan kalau berkait dengan azab kubur yang Nabi dengar, itu merupakan mukjizat. Tanda kenabian. Semua itu adalah hasil daripada Allah Taala bagi tahu. Sebab tu bila Nabi bukan semua keadaan Nabi boleh tahu tentang perkara gaib. Bila Allah nak bagi tahu, maka Nabi tahu. Maknanya hakikatnya bukan Nabi tahu perkara gaib. Cuma Nabi tahu bila diberitahu. Jadi sebenarnya siapa yang beritahu, siapa yang memberi pendengaran, Nabi boleh dengar alam lain itu, Nabi boleh melihat sesuatu yang di luar daripada batas kemampuan manusia. Allah tu. Allah bagi tahu. Allah yang buat itu. Mana bukan Nabi. Nabi SAW juga bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesiapa yang mendatangi tukang ramal, arrafan, tukang ramal, dan atau dukun, kahin, dan kemudian mempercayai apa yang dikatakan, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis anak ini sahih, diriwayatkan oleh Auf dari Ibn Sirin yang bersumberkan daripada Abu Hurairah. Jadi bila kata perkara gaib, kita tidak boleh percaya. Bahaya tu. Bahaya tu. Sebab itulah kita sendiri pun bila kita nak terlibat dengan, kita kata, orang istilahkan dengan rawatan tradisional, khususnya banyaklah kita tengok dukun dia boleh sebut, orang ni yang buat pada awak gini-gini dan sebagainya. Tu tak boleh percaya, tu bahaya tu. Kalau kita percaya dengan yakin, itu boleh menyebabkan rosak tu. Boleh membawa kepada terjejas dia punya akidah kita tu. Kita pergi pandangan itu lebih selamat sebenarnya. Lebih selamat. Sebab tu kalau pergi berubat kerana kita sakit dan sebagainya, sekadar berubat cukup. Sekadar itu saja. Tu pun kena pilih pomoh-pomoh yang tidak bercanggah dengan syariat itu. Dari segi akidah, syariat dan sebagainya, dari segi akhlak, semua kena ambil kira. Mana kena tengok. Nabi SAW juga bersabda, pada pagi hari setelah semalam turun hujan. Malam itu, ni latar belakang hadis ni, malam itu turun hujan. Pada pagi itu Nabi bersabda. Jadi sabdaan Nabi ini, Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maknanya hadis ini hadis qudsi, hadis qudsi. Asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun, faman qala mutirna bi fadlillah falidzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab, wa man qala mutirna bi naw'in kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Hambaku menjadi beriman dan menjadi kufur. Sesiapa yang mengatakan hujan turun kepada kita kerana kurniaan Allah, maka dia telah beriman kepadaku dan dia telah kufur kepada bintang-bintang di langit. Sesiapa yang mengatakan hujan turun kepada kita kerana pergerakan bintang-bintang tertentu, maka dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kufur yang dimaksudkan di sini, kufur yang dimaksudnya, apakah kufur yang menyebabkan seorang itu keluar daripada agama ataupun bagaimana?
Ni ulama berbelah bagilah. Ulama berbelah bagi dalam masalah ni. Kalau seorang itu kata, oh malam hujan, patut nampak, tengok biar dia kata, mana hujan tu ada kedudukan bintang gini-gini dan sebagainya. Itu mana, itu dari segi sains lah kata, dia bercakap dalam konteks sains. Begini-begini. Tu kalau mengikut ulama tidak kufur lagi. Kita kata, hujan semalam patutlah tengok keadaan bintang gitu. Ataupun tengok gelap ni. Ataupun tengok curah tu, dia kata di langit nampak bintang, dia kata tak ke hujan sebab nampak bintang. Kalau kita begitu, kalau malam tak nampak bintang tu, dia timbul perasaan akan hujan tu. Itu pengecaman. Sekadar itu saja. Hal tu tidak kafir gitu. Kita nampak gelap. Kita nak hujan gakak kali. Jadi kalau zahir nampak kerana gelap tu lah. Tu. Sedangkan hujan ni tidak berkaitan gelap, Allah yang menurunkan hujan. Itu hakikat, betul memang betul. Sebab tu kat kufur sini, sebab tu Imam Bukhari kufur dia sebut ada dua. Kufur nikmat, kufur yang bukan kufur yang sebenar. Mana kufur yang tidak mengeluarkan seseorang daripada agama Islam itu. Ni pun begitulah juga. Tetapi kalau dia kata, kalau dia iktikad kerana pergerakan bintang di langit itulah menjadi penyebab kepada turunnya hujan, boleh jadi kafir sungguh. Boleh jadi kafir sungguh. Boleh jadi gitu. Tetapi kalau dia hanya sekadar mengatakan hujan tu kerana pergerakan bintang, itu dari sudut sains saja. Dari sudut sains begini-begini akan berlaku, seperti mana ramalan cuaca tak akan jadi kafir ramalan cuaca. Berat gitu. Hak tu berdasar pada sains lah. Begini, dia tengok keadaan begini, adalah ilmu dia tu. Maka kemungkinan ombak tinggal atau kemungkinan awan memang, yalah tu adalah satu ilmu. Termasuk dari ilmu sains tu. Tu. Mana orang yang mahir tentang ilmu, dia belajar tu, dia boleh tahu bila berlaku gempa bumi. Ramalan itu sebenarnya dasar kepada fenomena alam yang Allah buat. Hal tu tidak jadi kafir gitu. Kita nak turun pergi tengok gelap, hujan ni nak. Tengok langit lagu ni hujan ni. Jadi kerana langit ke hujan tu? Tak. Dia hidup lama dah memang lagu tu biasanya hujan. Sekadar itu saja. Tu tak jadi kafir gitu. Tu. Kadang-kadang duduk curah ni hujan buruk-buruk. Curah tak ada sikit abuk pun gelap awan di langit tu. Hujan juga. Tak nak hujan tu. Tu. Itu maksud dia. Tapi kukuk mana pun, melalui hadis ni, dia ada makna tahzir, peringatan kepada kita. Mana seboleh-bolehnya bila kita tengok, janganlah kita terlintas, kita cuba elok. Sebab tu dia ada baca-baca tertentu bila tengok bintang, tengok keadaan di langit tu dapat tu, dia ada baca tertentu. Paling tidak kita kata tengok tu la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita kata begitu. Mana kita istirja, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dengan kita kata hauqal itu, la haula wala tu maknanya seolah kita istirja, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Apa yang berlaku, perubahan di langit, perubahan di bumi, kita cuba latih diri kita begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ata'arrafan fas'alahu an syai'in fasaddaqah lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan juga Imam Abu Daud dalam kitab Sunan dia. Sesiapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia menanyakan sesuatu kepadanya, tak kira lah. Jangan buat lah ya. Basikal lah. Pergi tanya untuk bomo. Logik ke? Tak logik. Boleh hak ramai ketemu kaki tangan, tak jumpa nak cari. Tu kan? Pergi jumpa Tok Bomo. Kat Tok Bomo basikal dia pun hilang, tak jumpa-jumpa perkara ni. Sebab tu tak salah tidak. Jangan tertipu kita, tak perlu, bahaya tu. Hak Nabi benar adalah hadis Muslim apa tu, kita sakit pergi jumpa hak orang panggil boleh buat rawatan lah. Ataupun kena penyakit untuk rawatan, sekadar itu saja, tak perlu percaya dia sebut tu. Yang berkait dengan ramalan-ramalan gini orang tu buat orang buat, tak perlu. Bahkan bomo lagu tu kalau saya show tak payah pergilah kau tok bomo jadi gitu. Tak payah pergi. Sebab kita, kalau kita kena cakap sampuk, kita kena buat teori istilah kita. Boleh kita pergi jumpa. Kalau pergi ke hospital pun, doktor suruh pergi jumpa. Doktor kata kena pergi cari bomoh lah. Senang bahasa kita cari bomoh. Boleh. Cari tu bomoh. Boleh.
Bukan tak boleh. Dah kena penyakit tu. Dah penyakit apa tak? Penyakit jantung. Ikut jumpa orang nak naik atas kepala orang. Bukan penyakit jantung gitu. Nah. Siapa jadi kadang-kadang tanya kena dia buat macam ular masuk. Oh, saya tengok sendiri. Oh, tak kena penyakit wah bengah gitu. Dia penyakit jatuh hidup dia gitu ya. Nah. Ni makna ada penyakit lain tu. Doktor dia tengok dia kata kena pergi cari tu. Sekadar itu ya. Pergi dengan maksud nak rawat, nak berubat. Sekadar itu ya. Tak lebih daripada itu. Sebab tu kita kena tengok pula. Sebab tu dalam hadis pada sebut kalau bomoh tu suruh mandi je tak apa. Dia tak ya sebelum mandi juga. Dia suruh mandi tu guna air bunga ke apa. Tak apa, molek lagi. Bunga menyegarkan tubuh. Sekadar itu. Tapi kalau dia suruh mandi air selu, air car ke tak boleh. Hak jenis hak kotor lah. Ataupun dia suruh cari suatu katak ija ke, belah perut dia, buai habis-habis, gotu besi, gol ni, adalah banyak kau lah. Benda-benda kotor, tak boleh. Tak boleh tu. Tu tak boleh. Kita kena tahu juga asas-asas tu. Sebab tu kita kena belajar juga. Sunnah lagu mana sebenarnya. Cuba tengok sini. Dia pergi. Dia nak tanya sesuatu. Sesuatu tu berkait dengan perkara gaib lah. Perkara gaib ni tidak belah mana. Tidak semesti alam kubur perkara gaib ni. Tidak semesti hari akhirat. Sesuatu yang kita tak boleh nak access maklumat. Misalnya sesuatu yang tak berlaku lagi. Tu perkara gaib tu bagi kita tu. Kalau percaya, dia percaya. Maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ini hadis riwayat Muslim. Allah tak terima 40 hari sebenarnya. Tak terima ni ulama khilaf pula. Tak terima ni apakah Allah tidak terima tu maknanya tak dapat pahala, ataupun Allah tidak terima maknanya walaupun dia sembahyang Allah tak terima maknanya tak lepas hukum fardu salat itu. Lagi berat. Ataupun terima sekadar lepas hukum wajib je. Tapi tak boleh pahala sikit abu. Apa faedah? Cuba kalilah 5 kali 40 berapa? 40 hari ni. Tu hadis riwayat Muslim. Ni hadis-hadis yang berbentuk peringatan supaya jangan bermudah-mudah. Kita kadang-kadang sakit kepala sikit pun pergi cari bomoh. Jadi bomoh pun sakit kepala tu. Sakit kepala pergi cari dia. Selama mana untuk bomoh hak penipu. Dia ayak gini-gini, dia tak apa lekor kot. Banyak cerita tu bomoh ni tak. Sebab kalau nak cerita tak habis cerita ni. Dia sendiri sakit pergi hospital. Siapa ada dia kecek sama dia? Bukan kecek sama dia, ada orang sebut ke dia ni pengalaman saya dengan bomoh ni. Aku tak tahu untuk bomoh pergi hospital juga. Dia kata kita tak boleh obat kita sendiri tak dia kata dak. Dia tak boleh obat. Kita pun kena cari orang juga kalau kita sakit. Dia tu lagu tu. Lepas tu sepatut dia lah paling boleh Mungkin dia lebih tahu tentang dia. Sebab kalau kita pergi pun dia tanya juga kita sakit gapo gitu. Dia tanya juga. Pergi royak basikal lah misalnya basikal. Dia tanya basikal kau, dia tanya sosok. Kalau dia tahu semua tak payah tanya. Kau nak tahu boleh dia teragim ya lagi. Basikal lah. Pergi royak dia lembu lah. Dia percaya juga. Kita basikal lah. Cuba pergi jumpa Tok Omar kata hebat. Dia tanya mari apa? Allah hamba nak report kat nak royak ni. Lembu hamba kena curi kat orang. Esok hari ada nak korban. Duk mana tu boleh royak ke? Kita royak lembu. Pada hari lah basikal. Dia percaya tu. Dia percaya. Dia tak kata suruh tipu lah. Aku tahu bukan lembu lah. Basikal dia tak ada tu orang kayak gitu. Dia punya bod. Kalau kita nak bodoh dia. Sumpah ya. Sebab mana perkara raib. Seperti mana dia. Kalau dia bohong kita nak tahu mana dia. Nak kata dia. Sumpah ya. Terah buat kita ada buatnya. Kita perut sokor. Bila-bila sokor. Ni semua ni dalam tempoh 2 tahun. Ketika saya duduk bukan buat kaji ya. Kita nak tahu. Habis pas pen lagi. Pen habis. Pas kali siap lagi. Tak kata ke guru. Kata boleh terah sekali. Tipu. Kita sokor kata hajalah. Rayak kita pelawak depan dia percaya. Basikal dia rayak lembu je. Dia percaya. Lepas tu dia rayak lembu tu di sini. Padahal tak ada dek pun lembu kita. Basikal lah benar. Daripada situ sebab saya kata tu aku rayak dah tu. Bagai pelawak tak tahu apa leka lah kau ni. Kalau dia tu tahu sungguh. Dia suka saya suruh tipu tu bomoh lah.
Awal ni mari jauh nak nipu. Dia tak kata, dia percaya. Maknanya tak betul bagi tu. Tak betul. Tak percaya terawak. Dia cari Tok Pemokso, goyak dia. Goyak pelawak. Daripada dia pelawak kita, baik kita pelawak dia. Nak tahu lagu mana. Gitu ya. Banyak saya pengalaman hak gitu kita nak test Tok Pemokso. Dia tak tahu. Sebab itulah kita bila kita baca hadis kita nampak betul lah Nabi sebut. Ni. Tapi masalah orang kita ni dia percaya pula-pula. Tu bahaya tu. Boleh jadi macam-macam lah. Kesal dia apa? Kesal dia. Hak buruk kesal dia apa? Dia jadi meletak pengharapan tinggi kepada Allah tu. Tidak kepada Allah tu kesal dia. Mulut tak sebut tapi gitulah jadi hatinya. Tu. Nabi SAW juga bersabda, "Man iqtasafa syu'bah minan nujum, iqtabasa syu'batan minas sihr." Sesiapa yang mempelajari suatu cabang dari ilmu nujum, ilmu ramalan ini, berarti dia telah mempelajari salah satu cabang daripada ilmu sihir. Ilmu sihir ini kalau mengikut Sayyidina adalah syirik. Sehingga Sayyidina bila orang tanya dia masihru, masyirku. Ada seseorang tanya Sayyidina ini dalam riwayat yang sahih disebut. Masyirku, apa dia syirik? Dia jawab ni, dia kata asyirku as-sihru. Syirik ini sihir. Ni maknanya Sayyidina telah memberi ta'rif syirik dengan menyebutkan contoh syirik. Dia panggil at-ta'rif bil mithli, dia panggil dalam istilah. Mendefinisikan sesuatu dengan sebut contoh. Kalau orang tanya kita mas sayyarah, apa itu kereta? Kita kata proton saga. Tu orang panggil mentakrifkan kereta dengan sebut contoh. Dia tidak kata kereta ni adalah sebuah kenderaan yang bertayar 4 gini. Tak. Hak tu panjang cerita. Dia sebut lalu. Kereta ni proton saga. Kadang-kadang bagi orang kampung dia mudah faham lagi. Bagi orang awam biasa dia mudah faham. Apa itu syirik sihir itulah. Sebab sihir yang berlaku di zaman Arab ni memang dia bergantung dengan makhluk halus. Dia percaya dia ada acara-acara tertentu, upacara-upacara tertentu yang melibatkan, kadang-kadang melibatkan sembelihan terhadap binatang, hak besarnya melibatkan kepercayaan. Itu sebab orang kita zaman dulu lah, tutup momong zaman dulu banyak main syirik. So melih ayam putih, ayam kapung, ayam putih pun dah lah ayam kapung nak ayam putih, melih tu ambil darah. Tak ada darah. Darah tu jangan titik jatuh ke bumi. Tu dia. Titik jadi tawar darah tu. Tak jumpa. Jumpa selari jumpa tu. Lepas tu ayat tu tak apa makan dia tu. Kita nak darah ya. Tak boleh tu. Memang semua ulama kata tak boleh. Syirik tu. Tak boleh. Serta ayat kat mana pun. Ada tak pernah tengok tak? Orang pergi bawa kata ija pergi jumpa Tok Omo. Kita boleh kejut. Kata ija Tok Omo nak. Saya pernah tengok. Kita kata apa kat jola dah dalam hadis Nabi sebut. Dia gini kalau mengikut Ibnu Qayyim lah. Dia kata ilmu hitam ni, ilmu sihir tu, dia banyak melibatkan perkara-perkara yang kotor. Kalau ilmu hitam dia melibatkan banyak perkara-perkara kotor. Sebab apa? Sebab kotor dia sinonim kepada iblis dan syaitan. Islam dia nak kebersihan. Jadi kena ingat. Okey, cuba kita tengok syarah dia sikit. Sini pun syarah ni panjang juga sebenarnya. Panjang dia mari. Tak apalah, saya baca sebahagian. Ni. Jadi Syekh Uthaymin dia kata, dukun, siapa dukun? Kahin. Dukun ni kahin. Dukun dari segi ta'rifnya adalah seseorang yang memberitahu perkara-perkara gaib yang akan terjadi di kemudian hari seperti dia kata. Ini ta'rif dukun. Sebab tu kita jangan tersilap faham dengan kita panggil bomoh. Tak semesti dukun bomoh dalam istilahnya. Hak kita panggil bomoh, kadang-kadang bomoh ni dia rawat tradisional ya, dengan herba. Orang panggil bomoh juga tempat kita. Hak tu tak apa tu. Dia guna herba ya. Dia baca-baca herba ataupun dia gelek-gelek herba, dia ambil air minum, dia atas baca bismillah harap. Gitu ya. Hak tu tak apa tu. Nyanyi kalau tu tak boleh. Dia hak ni sebenarnya tepatnya herbalist dia tu.
Banyak saya pergi di Kuala Quran Ngamam nak jenis orang yang dia ni mahir tentang ilmu ni. Ilmu tentang herba. Buat gini, capur gini. Lepas tu dia adalah baca-baca dia suruh kita minum. Lepas tu dia ayat tu baca di ayat ni, ayat Quran dan sebagainya, doa-doa. Tu tak apa tu. Ni jenis keris sagadan sehari ni. Ni. Ni telefon sedepa. Dia boleh telefon tanya makhluk halus, dia kecek kayu kemuning. Saya tengok telefon panjang, telefon ni kecek. Kecek dia sore dengan kita tak. Bagai-bagai lagu tak salah dia. Penipu hangit tu. Dia waktu ambil kurus sagara kita perlu kelih dengan air dia sop payah air tu. Minum tu. Jampi dah jangan lakoh gini. Dia sebutlah pada kita tu. Dia boleh telefon kepada kau tu barang tu duduk mana hak orang buat ni telefon kau tu ayat telefon kayu kemuning itu panjang dia buat macam telefon cuma Arya ada panjang ni Arya. Kita kata pada guru kita lah yang pakai lain nak apa tu kata dah. Bila nak sokong boleh atas kata. Nak mana kita tak terlibat cuma pergi nak tengok ada orang lain sakitnya kata hamba nak topai tak nak kita tengok. Pergi. Allah agak lucu. Dia sebut perbuatan jahat kawan ni dia buat masa sebelum tu. Macam-macam lah. Dia kata acak gigi galak ni sebut. Malu kawan tu kita pun sokong. Kita pun pergi beli wapau tu apa. Orang faham macam-macam dia sebut gitu. Kuat gigi galak ni tu. Zaman tu. Boleh jadi kalau budak-budak tak faham galak ke dia tu malulah kawan. Kita pun kata lagi cari wapau tu. Benda-benda gitu. Tok Muhammad lagu ni tak sah. Bagi saya memang tak boleh lagu jenis gitu. Kita kena tengok. Sebab tu kena ingat kalau baca kita ni hak dia kata dukun tu dia beri takrif tu. Ni bukan orang herbalist ni, bukan hak rawatan dengan herba. Dia urut kita patah ni kena makan herba ni. Kadang-kadang orang gitu tu dia tu sebenarnya naturopathy tu. Sebenarnya. Tidak bomo tu. Tu tak apa tu. Cuma cara dia lagak tu hak kita panggil bomo lah juga. Hak ni lain ni. Cuba tengok dia takrif dia. Dukun ni seseorang yang memberitahu perkara-perkara gaib yang akan terjadi di kemudian hari, seperti dia kata begini, akan terjadi begini dan begini pada hari ini dan hari ini. Tu jenis gitu. Disebut gitu. Tu taklifnya. Misalnya Tok Bomo nak pilih raya apa cari Tok Bomo. Tu taklif tu. Tu memang taklif. Sebab Tok Bomo tu ngundi ke tak? Taklif tu memang taklif. Kita tahu ni ada orang jenis gitu. Nak pilih tarikh yang sesuai. Tu taklif. Tu memang taklif. Atau ia berkata kepada seseorang, kamu akan bahagia pada hari tertentu, atau kamu akan ditimpa musibah begini pada hari ini, hari tertentu, dia disebut gitu. Atau semisalnya, mereka ini dimaksudkan dengan para dukun. Hak tu maksud dukun. Jangan kita nampak hak kita panggil dukun tempat kita ni hak tak terlibat dengan meramal sesuatu. Hak tu bukan tak termasuk tu. Jangan silap faham. Jangan silap faham. Supaya kita kata popok Darussyifat tu. Tu tak boleh nak panggil dukun dalam konteks ni. Tak boleh tu. Tu. Lama tu tengok popok Darussyifat ni popok dukun ni, popok ramal dia tu tak. Ada bukan tu lain tu. Dia tak ada popok dia tu gitu. Kita tahu tu. Tu tak boleh nak panggil cuma orang kita panggil Tok Bomo. Laka dia panggil. Habis Tok Bomo. Pergi jumpa Tok Bomo sia. Dia beza pada kuk sia. Sia kan. Bomo laka dia panggil. So habis Bomo. Apa yang gitu. Ada pun yang dimaksud dengan ahli nujum, yakni peramal adalah orang-orang yang mendalami ilmu bintang dan menjadikan sebagai pekerjaan dia. Profesi itu pekerjaan dia lah. Sumber pendapat dia. Ilmu tentang bintang terbagi kepada dua bentuk, iaitu ada yang dibolehkan dan ada pula yang haram untuk dipelajari. Dan kami akan membahas tentang keberadaan tukang sihir atau dukun. Jadi orang panggil ahli bintang, ahli kaji bintang tu saintis tu lah duk kaji tentang program tu tak apa tu. Dia tidak nak meramalkan sesuatu. Ilmu astronomi tu kita panggil tu dok. Tu lain tu. Ni dia tengok pergerakan bintang dengan pergerakan bintang tu dia boleh mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi ni. Dia adalah ramalan-ramalan tertentu tu. Betul ke tidak? Tak tahu apa lagi tu. Tu tak boleh.
Dia kata kita nak bincang sini tentang ahli sihir dan juga dukun tadi. Tukang sihir adalah anak cucu Nabi Adam yang menjadi pembantu jin. Dia sebut. Kau tu ahli sihir, tukang sihir ni ahli sihir lah. Hak kita terkenal ahli sihir ni zaman Firaun. Allah telah memberikan kemampuan yang luar biasa dalam banyak hal kepada bangsa jin. Di antaranya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Mereka mampu naik ke langit dan masing-masing dari mereka memiliki tempat duduk tersendiri untuk mencari maklumat dan mencuri berita dari percakapan para malaikat. Ni pokok jin termasuk iblis ni sekali ni. Iblis dan sebagainya. Ni. Dia naik pergi. Dah itulah sebenarnya dalam hadis Nabi sebut apa ni dia panggil taraqas sam'. Saraqasam ni saraqasam ni mana mencuri dengar. Kemudian dia dipukul oleh Allah ya, dihentam oleh malaikat dengan batu yang mengeluarkan api tu. Orang Kelantan panggil seligi botol dia panggil. Masa mengaji tu seligi botol dia panggil. Ni saya pernah belajar dengan almarhum Tok Guru Mufti Besar, dia terjemah atas seligi botol. Orang dulu panggil seligi botol. Tak tahu macam manalah dia sebut gitu. Saya ingat lagi. Taraqasam. Taraqasam tu. Tu. Dalam Quran pun ada sebut tu. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada berlaku mengikut ulama. Jadi bila dia dengar tentang percakapan malaikat tu, dia turun sampai kepada Tok Muhammad tu lah dukun. Sebab tu kadang-kadang Tok Muhammad sebut ada juga betul. Tu kebetulan tu. Hak banyak tak betul. Baik, mereka mampu naik ke langit sebab mereka tu makhluk lain yang tidak seperti kita. Dia makhluk halus. Dia tak ada ni dinding dia boleh gigi tu ya. Tak ada masalah, tak perlu masuk ke pintu dia nak masuk. Kejadian dia tu gitu. Bukan pelik, tak ada pelik pun. Memang kejadian dia gitu, seperti air, seperti ikan dia boleh hidup lain. Memang kejadian dia gitu. Dia tak boleh hidup atas darat dia mati dia sebab kejadian dia untuk dalam air. Begitu juga jin dan sebagainya, kejadian dia gitu. Jadi tak ada pelik apa sebenarnya. Nisbah pada Allah tak ada pelik. Cuma kita rasa pelik ni sebab kita tengok tak sama dengan kita. Dia boleh naik ke langit dan sebagainya. Allah telah menetapkan sebuah perkara di langit. Kemudian jin termasuk iblis dan sebagainya berusaha untuk mencuri sebahagian isi maklumat atau berita tersebut. Kemudian bila mereka dengar, ada setengah tu dengar. Dalam Quran pada sebut dalam hadis. Kadang-kadang dia dengar tu tak jelas ataupun dia dengar sebahagian. Tapi bila dia balik, dia turun ke bumi, dia cerita tu seperti dia dengar dengan lengkap. Mengabar penipu. Dia penipu jin ni. Dia penipu. Padahal yang kena tipu dia sebenarnya mula-mulanya dukun tu lah. Kadang-kadang Quran sebut kadang dia dengar sebahagian, dia royak dengan lengkap. Kadang-kadang dia dengar tak jelas tapi dia royak dengan jelas seolah gitu. Ada juga manusia perangai gitu. Kalau tak dengar, dia boleh royak sah. Kalau dengar sikit-sikit. Kalau tak ada dek, dia boleh buat jadi ada. Kemudian mereka turun ke bumi dan membisik-bisikkan kepada para pembantunya, yang dukun-dukun dari kalangan manusia, iaitu para dukun dan tukang sihir. Berita yang diterimanya dari jin yang berasal dari berita langit oleh sang dukun ditambah-tambahkan dengan 100 kebohongan. Dahlah jin tu modify dah kita tu. Dan Ketuk Muhammad modify pula. Tu Muhammad modify pula. Kita tu gak percaya tu gak apa-apa bodoh ni no. Dia percaya tu gak talih gitu. Orang Islam ni orang mengaji hadis ni dia tak terpengaruh bagi-bagi gini. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara kebetulan berita tersebut benar-benar terjadi seperti yang telah ada juga. Kadang-kadang berlaku tu betul ada juga. Ada juga. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang dukun. Dukun dalam tarikh tadi. Dukun tu jangan kita terjemah bomo seperti hak tak ada tempat kita ni, tidak. Kena pegang tarikh hak mula-mula disebut tu. Asal itulah hak kita bincang ni. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang dukun. Beliau menjawab, mereka tidak ada apa-apa. Mereka tidak ada apa-apa pun. Tak tahu apa pun seperti kita. Menjelang masa kenabian Rasulullah dan sebelum wahyu diturunkan kepada beliau, ketika itu jumlah dukun sangat banyak di zaman jahiliah, dan para jin biasa duduk-duduk di langit jin tu sebab dia boleh naik ke atas. Dia gini kalau nak tahu boleh baca dalam buku
Ar-Rahiqul Makhtum misalnya, hak mudah nak dapat lah. Bagaimana kehidupan Arab zaman jahiliah. Dia ada bincang khusus, ada tajuk khusus tentang dukun tu. Bagaimana dekatnya hubungan bangsa Arab zaman jahiliah dengan dukun. Dukun dalam tarikh tadi. Bukan herbalis. Kalau nak kira Sayyidina Bakar, Umur Ruman tu, isteri Sayyidina Bakar tu herbalis. Aisyah tu herbalis, mahir tentang ilmu herba. Bila nak buat rawatan, baca bismillah. Baca doa-doa, baca ayat-ayat Al-Quran. Tu boleh lah tu. Tu orang tak panggil Tok Bomoh dalam konteks kita bincang ni. Cuma kita orang Melayu panggil Bomoh. Belaka tu lagu tu. Jumpa Tok Bomoh. Kau ada tukang nguruk kau tu. Saya pernah pergi jumpa tukang nguruk, dia kata Allah sekabut perutnya. Panggil kita. Dia panggil Tok Bomoh kita lah. Kita tukang nguruk ya. Tak kira sebab dia tengok perut bucik, lepas tu dia tengok gitu dah. Lepas tu dia tengok pakaian apa, baju berkacing tak betul. Dia tengok dia panggil Tok Bomoh lalu. Lepas tu tengok rumah, dia gitu. Orang kita. Habis pada kawan itu kan nguruk ya. Jadi jangan silap faham lah kalau kita berbincang ni, dukun tu maksud tadi. Maka Nabi cuba tengok sini. Jadi dalam kitab Rahiqul Makhtum tu dia sebut gini. Satu bani, community, misalnya bani ni, bani kaum ni, dia ada bomoh, dia bukan seorang, dia ada ketua bomoh dan ada pula bomoh-bomoh lain kecil-kecil ni. Tapi dia ada ketua bomoh. Setiap kaum dia ada bomoh dia. Setiap bani dia ada bomoh dia. Itu disebut dalam kitab Rahiqul Makhtum. Jadi masing-masing kaum itu dia beriktimat dengan bomoh dia. Gapo-gapo dia ketanya bomoh, nak nikah anak pun tanya tarikh pun tanya bomoh. Nak nikah anak tanya bomoh. Ingat orang kita nak nikah anak, kita tanya ustaz, kita tanya tok guru tarikh bila sesuai. Jangan kata syirik gitu. Tu orang kata tak leh ni tarikh ni buat apa ni? Hari Waisak tak apa tu. Tak leh nikah ni buat apa hari ni? Tu masa ni tok bomoh pergi Mekah ni. Bukan tok bomoh, tak ayah pergi Mekah. Moga dia nak suruh tak ayah pergi sekali. Tu tak apa gitu. Kita tanya tok guru Quran dia nak bila ni atas rasa nak suruh tok guru dia hadir lah dalam hari perkahwinan anak dia. Tok guru kata tarikh ni boleh. Gitu tak apa gitu. Tapi hak ni tak boleh apa. Hak ni saya pergi buat umrah. Tak boleh tarikh ni. Orang Arab jahiliah tu pergi tanya tu sebab dia kira bila dukun tersebut tarikh ni sesuai, maka dia kira dia ada berkat lah. Tidak akan ditipu malapetaka, tak berlaku perceraian. Dari sudut tu. Dari sudut tu. So orang Hindu gitu juga, dia tanya sambil orang Buddha kita tanya sambil tarikh tu. Memang itu perbuatan. Orang Islam tidak gitu. Anak kita nak nikah, kita tengok kalender, takut belaga dengan tarikh lain gitu ya. Nak cuti sekolah, tak apa tu. Tu tak apa, tak payah bomoh tu. Pakai cari kalender ya tu ya. Tu tak apa, ni dak ni. Nak pergi berniaga bila tarikh tak boleh. Tu tak boleh. Dia anggap kalau di masa ni tarikh ni tak sesuai. Bulan Safar tak boleh, bulan Safar, bulan Nahas. Maka tak buatlah nikah bulan Safar. Nak tunggu bulan selepas Safar. Dia makan gula. So kau anak tepuh tiang nak nikah ni. Tak boleh gitu, tak boleh. Apa tu? Sebab bulan ni bulan Nahas. Sebab tu Nabi kata laihan nahas fi syuhur. Nabi kata tidak ada nahas pada bulan-bulan. Tak ada tu. Malapetaka bersabit dengan bulan. Tak ada. Kunna naqudu minha. Kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu. Kunna tu makna buat jin lah. Lepas tu kemudian dihalau oleh malaikat. Baik. Tak kala Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Tadi cerita sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Bila mana Nabi SAW jadi Rasul, ketika jin sedang duduk di tempat duduknya untuk mendengarkan berita di langit, tiba-tiba mereka dilempari oleh bola-bola api dan membakar. Ni keseligi botol ni. Ni suratul jin ayat 9. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tetapi sekarang sesiapa yang mencuba dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Shihab ni macam apa ni kita tahu? Meteor tu, mana komik lah tu dah. Tu yang mengeluarkan asal gitu lah. Tu ya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kedudukan para dukun dalam konteks tadi, saya sebut takut silap faham, takut jadi fitnah pula. Kalau silap faham boleh jadi fitnah tu.
Habis dia rangkukan sebagai dukun dalam konteks ni. Di tempat kita, tak. Tidak begitu. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kedudukan para dukun, dari segi hukumnya macam mana? Maka Nabi jawab, mereka bukan apa-apa. Tak ada apa-apa pun. Tak boleh, mereka sebut tu tak betul semuanya. Dia tak tahu perkara gaib seperti kita juga. Orang-orang kita duk ditanya bomo tetangga tu, tetangga ni masa berkait dengan barang hilang tu, dia anggap bomo tahu. Dia anggap bomo tu tahu. Hak tu Nabi kata tak ada apa-apa, dia sebab kita tu. Sebab tu saya kata tadi, basikai lah kita rakyat lembu gila, dia cari sebab dia tak tahu apa-apa pun. Mana kita tipu dia mesti legal. Tak tahu. Seperti mana dia ditipu oleh jin tu mesti legal. Nah, sumpah tu. Itu maksud Nabi. Mereka bukanlah apa-apa. Maknanya apa? Seperti kita. Sebab mereka juga manusia. Maksudnya apa? Janganlah kamu disibukkan oleh mereka. Janganlah kamu mengambil perkataan mereka. Jangan terima bulat-bulat apa yang mereka sebut. Serta janganlah kamu memperhatikan urusan mereka. Jadi kita duk tengok tu Bomo hebat, kita nampak dia. Mana duk penting. Kita menganggap penting tu kedudukan Bomo. Jangan gitu. Tak ada apa pun dia tu. Tak boleh buat contoh pun kadang-kadang dalam kehidupan. Mereka para penanya tadi kembali bertanya. Jadi orang bertanya tadi, tanya pula Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ada juga mereka sebut tu betul. Ada juga. Bukan kata ada dia sebut tu kena tepat. Misalnya, dia kata basikal ni laduk salam. Dia ada sungguh. Ada juga. Bukan tak ada. Munggu bagi ramah. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak. Ada juga betul. Kadang-kadang 50 kali sekali ya betul. Jadi betul semua. Orang kita ni sekali betul, jadi betul semua. Kalau ada orang tanya, maka Rasulullah pun kata, ni ada orang tanya, ada juga dukun tersebut, ada juga betul. Ada orang tanya Nabi gitu. Maka Rasulullah SAW pun menegaskan kepada para sahabat bahawa perkataan dukun yang menjadi kenyataan. Hak betul tu. Hak dukun sebut tu betul. Sesungguhnya sudah dicampur dengan 100 kebohongan. Berita tersebut berasal dari jin, yang mana jin curi maklumat itu dari berita-berita di langit, kemudian disampaikan kepada para pembantunya, iaitu para dukun. Para dukun tersebut yang memberitahukan kepada orang-orang tertentu, dan terjadilah beritanya yang benar-benar kebenaran. Sedangkan berita yang salah, tambahan dari para dukun, dan dilupakan oleh orang ramai, seolah-olah belum pernah diucapkan. Jadi dia klaim tu, tapi kebetulan ada lah betul. Dua perkara ada lah betul. Tapi tak boleh kita nak percaya soal dia tahu perkara gaib selalu dengan sebab sekali betul dia sebut tu. Tak boleh gitu. Ingat dah cerita bila KPFS 370 tu kan mari Tok Mama dia di KLA tu. Ingat ada cerita tu. Bagi-bagi lagu tu zaman jahilah ni dalam buku yang saya baca memang ada gitu. Jadi bagi-bagi gitu kalau orang tidak Islam dia nampak orang Islam, tak amal orang Islam gitu. Dia tak tahu bahawa kita tak terima tu orang-orang seperti dia yang terima ya. Tapi bagi orang yang tidak Islam memberi kesan orang-orang cerdik ya, jenis pasal orang yang hidup dalam keadaan realistik ni kita kata yang melihat secara waqi'iyah bukan khayaliyat itu, dia rasa pelik tu. Lagu ni orang Islam hidup dia. Dia kata padahal dia bukan mewakili orang Islam tu. Adalah orang sepegang seperti dia tu suruh. Tapi kalau gitu zaman jahilah sangat berleluasa. Kita kelih pun malu. Malah nak buat aku. Kelih pun malu. Muka tahu belakang dia. Akhir sekali pahmisi pun buat gitu juga. Viral kan? Kena tindakan disiplin kan misi tu. Gong kat misi ni. Dia buat dia amas dia viral kan? Dia nak nganyi untuk ngomong. Tak boleh dia tak. Gitu. Benda-benda gitulah berlaku zaman jahiliah tu. Tapi dah benda ni diterima oleh masyarakat. Percaya. Sebab zaman kita dulu saya ingat lagi. Saya pernah sebutkan satu cerita dah. Hak ni hak saya sendiri. Sampai kita iling kepala. Ni ustazah ni. Tangan dia gudi, gelembung gitu. So pergi hospital dah. Dia pergi jumpa Tok Mama. Tok Mama ayat kata ada orang buat. Gu dia juga. Percaya juga. Aku sekali siapa tak boleh bangun cuti sekolah. Kita pergi ziarah dia. Kakak saya pergi. Mak dia kata, dia paksa dia pergi hospital. Tak sih. Kita pun tak sih tong sikit. Pergi klinik lah. Tak sih hospital. Dia nak pergi.
Nak pergi klinik. Tak tidur malam. Bekok. Pergi hospital, doktor tengok. Tak tu kata doktor tubik. Tak masuk ada klinik, doktor kata kecil mani. Kita suka kok kita duduk syok dah ayat dah tapi tak cai. Pergi hospital minggu duduk buat. Lah ni jadi gitu tangan dia. Dah masuk pada lorak habis dah. Kumel tu. Kecil mani ya. Apa pun. Kadang-kadang otak kita, pemikir dia. Tu bahaya. Sebab tu dia tak leh. Sebab tu orang sendiri buci manis kena kerak juga kaki. Supaya ya. Dia ni kerja Tuhan. Sebab tu bahaya. Dia jadi bahaya, jadi dia timbul macam-macam. Supaya bahaya ke sakit fizikal dikaitkan dengan buat orang-orang sikit-sikit. Tidak ke timbul fitnah dalam masyarakat. Boleh jadi renggang hubungan ahli keluarga dan sebagainya. Kau gitu. Memang itu fungsi syaitan. Yufarriqu bainal mar'i wa tafriq bainan nas. Itu kerja syaitan. Dia nak merosakkan hubungan manusia. Tu kita kena ingat tu. Kita harus bersikap. Kita harus bersikap kepada para dukun dengan menolak dan tidak mempercayai semua berita yang mereka katakan. Tu betul tu. Walaupun bunyi nampak keras sikit kata-kata dia, Syekh Utsaimin sebut tu betul tu. Kita tak boleh, kita kena ada sikap sendiri terhadap jenis orang yang suka meramal. Sebab tu bomoh tu kita tengok dekat. Sebab tu ada setengah-setengah kita panggil bomoh lah. Hak rawatan. Dia kata hamba tak tahu dia. Tapi kalau nak suruh hamba cuba untuk buat rawatan boleh. Bagus. Ni tok orang lagu ni bagus. Dia tak berani nak kecah orang hamba tak tahu tu. Boleh lah, dia syok, dia boleh lah. Tapi ialah kita serah dia. Tapi ramai saya jumpa tu. Lagu mana tu? Kadang-kadang kita nak tanya dia, siapa dia buat tok bomoh? Kita tanya direct. Orang kata hamba tak tahu tu. Tapi kalau nak berubat, insya-Allah hamba boleh terang. Tu tak apa. Ni kata mau siapa dia buat? Dia kata. Tu gak tu. Boleh nyakit lah. Hamba kena dah lah. Allah tidak bergerak. Biarlah tak. Hamba sakit dulu, sakit tak boleh angkat tangan. Kadang-kadang sakit kaki. Punya nyakit gaut, dia bergerak. Enggak, kita tak tahu ke gaut, tak pernah. Ya. Ada seorang tu duduk tekan pergi lah. Dia kata dia bawa lagi ke rumah tu. Kita pun serabut tak pergi, kita pun tak biasa orang-orang ni. Ni masa duk mengaji hadis hari ni. Pergi tu dia buat dia ada meneh, dia ada paku, dia buat mus ni paku. Tak tahu. Pelik semua. Benda-benda pelik gitu kita bagi percaya. Bagi kita tu ada lah tu makhluk halus dia buat gitu pelik. Dia pergi memang mus saya tengok. Tapi muncullah kita ni mengaji hadis tu masa. Kita kata ni syait, ni jin, ni makhluk halus buat kerja lagi ni. Siapa dia pergi? Kita pergi. Tak ada apa dia pergi musim patepuk berhenti. Lepas berhenti tu dia wayak lagi. Enggak kita pun tanya siapa dia tu mau buat saya. Dia kata saya baik. Nama apa dia? Tanya kata nama apa dia. Dia kata gini, dia kata awak sebut saya baik awak. Dia tengok pandang dia. Kita pun nak try juga dia nya. Sebut dok. Akhir pun kita minta sebut siapa lagi. Biarlah ketua dia dengar, ketua dia. Saya kata, Nasim. Ustaz Nasim. Dia tu. Ustaz Nasim duk ngaji Pakistan masa tu. Saya dalam hati katanya tu bahaya tu orang lagu ni. Tu kita nak test dia. Saja tu dia tu. Dia ayat 5 ni orang semua dia kata dak lah. Kita pun kita kena siapa dia lagi. Kita sebut Ustaz Nasim. Saja nak sebut. Cuba fikir nak siapa kau itu nak kita apa faedahnya? Kau itu masa tu duduk Pakistan ngaji. Bila dia klik kata, mau kata entah awak kana dia tu ni. Sokol kata kau dia pulak dia tu. Tanya gitu. Kita pergi jumpa tok mama kata entah, tok mama sebut nama entah. Kata awak kana, sokol tekan perut dia sokol. Tu sebenarnya tok mama ni. Kau tak boleh kira bagi-bagi lagu tu. Tak lagi rasa. Kena saya dia gitu. Rumah tok mama tu dengan sini ni sekilo ya balik dengan seorang ni. Malah sebut mana cari jumpa nak. Cuba cari tak tahu. Sekilo lebih kurang daripada tempat ni. Allah saya kata, saya nak sebut tu nak ayat setara tu tapi setengah orang cahaya tu. Bagi-bagi lagu tu. Kadang-kadang tu jadi renggai hubungan adik-beradik kerana benda gitu ya kita dulu kan masyarakat kita pernah tertetak kan. Nak cerita dulu. Benda gitu dia tipu. Tok mama kena tipu ke jin. Dia kena tipu tok mama pula. Bagi-bagi lagu tu.
Barang tak nasabah langsung. Kat kita pergi pun 2 orang. Duduk ngaji sekali. Anak murid Maulana belakang. Tak kata. Aku ayat dah kata. Ada ketubik nama Datuk tu dia kata. Saat nasi ni. Guru kita duduk ngaji sekali belakang. Kata tak je. Kata tu lah kata. Sebab tu aku tak percaya bagi lagi. Tapi dah orang suruh gigi. Kita dia bawa ni. Dia belakang bayar kos tu. Nak suruh gigi siap kita lah kan ni. Gijo pada doktor kata lebih ICU tak ada apa-apa. Kata jenis gok, memang gok gua ni. Dia sakit sini. Enggak, kita pertama kali kena kata baru kita tahu kita ada penyakit ni. Untuk orang kata memang dia gok ni jenis makhluk kena buat kau orang jenis gok pula dia ni. Tak ada apa. Sebab itulah kita ni kena guna akal kata. Jangan tidak guna akal. Sebab tu kalau orang ngaji agama mulia, dia ada panduan dia tu. Kalau tidak tak, makhluk halus hati-hati. Kita tak nampak dia. Ikut dia raya. Hak nampak ni pun penipu hangi. So, kalau tak nampak kelih gitu. Baik. Nah ni, walaupun setengah orang mungkin dia kata Syekh Utsaimin ni kerah tu. Tak. Nak jaga kita. Sesiapa yang sengaja mendatangi dukun dengan maksud untuk menanyakan sesuatu yang sifatnya mistik. Mistik ni sesuatu yang benar berkait dengan perkara gaib lah. Yang kita tak boleh nak akses dengan panca indera zahir kita. Kemudian ia membenarkan atau mempercayai, maka dia telah kafir dan engkar terhadap Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bahasa dia tu terang. Kalau saya ubah sikit, dia boleh menjadi kafir. Kita letak gitu. Bahayalah. Tapi dia sebut ni terang, dia jadi kafir gitu. Jadi mungkin kita boleh ubah sikit, dia boleh jadi kafir, boleh jadi syirik gitu. Dengan kata lain, dia telah mengingkari kebenaran Al-Quran, sedangkan letak kekafirannya kerana Allah. Jadi sudut mana? Jadi dia kata kafir tu. Sudut mana saya kata kafir? Soalan begitu. Dia pun mari ayat Quran. Cuba tengok ayat Quran. Ni, dia kata kafir ni ada sandaran dia lah. Cuma bagi saya guna bahasa lebih berlapik, boleh membawa pada kafir. Jadi kenapa dikaitkan dengan boleh jadi kafir tu? Ni ayatnya. Surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Jadi kita sekarang ni, bila seseorang itu bercakap tentang perkara gaib, kita kena tahulah. Tak betul. Seorang yang bercakap tentang perkara gaib, tak kira siapa dia, asal perkara tu gaib, dia cuba sebut tentang perkara gaib, dia tu tak betul. Kita boleh guna ayat ini. Sebab apa? Perkara gaibnya Allah saja tahu. Misalnya, ada orang kata kita gini, nak untuk mudah faham lagi. Dia kata selepas ni, awak turun daripada surah ni, siapa ada satu tak, awak akan tepuh kambing, mampu kerah kambing. Orang ni tak betul. Tak betul. Perkara gaib bukan hak dalam kubur saja, bukan di akhirat saja. Perkara hak tak berlaku lagi masuk gaib. Kita nak tahu macam mana. Tu dalam takdir tu, tu berlaku tu. Orang sebut begitu ingat, dia tu tak betul. Dia mari dia cocok tokak di perut bini kita. Dia kata ni anak jantan ni. Anak jantan. Lepas tu bila dia ni akan jadi hafiz, dia kata tak kira serba besar baku pun dok. Kalau kecek lagu tu, dia tu masalah tu. Tak sedut ayat lah. Kalau ada jenis mari buat gitu. Tak betul tu. Terang sangat, tapi orang kita sebab tidak terdidik nak baca kitab ni macam-macam kata ketua kitab ni pula dah. Orang kita ni. Padahal dia sebut betul. Ni yang kita bincang bukan berkait dengan fiqh ni, akidah. Ni yang kita bincang. Dia berkait dengan akidah ni. Zaman lah ni ada nak tahu anak tina jatuh pergi hospital doktor boleh royak. Dia scan. Tu pun dia kata. Tu pun dia tidak kata dengan pas. Tapi kadang-kadang betul sebab dia bukan buat ramalan. Dia scan. Dia boleh tahu ni. Dia ternampak macam begor gini tina ni dia tu. Kita pun sakit kepala. Kita tak boleh begor ni. Sakit kepala mana. Dia ada cara dia. Memang betul. Makna saya tu betul berlaku dia sebut. Jatuh ni. Dia kata betul ke doktor? Tengok dia kata. Doktor. Jalan sungguh. Bukan ramalan tu.
Dia letak tu dia letak dia punya itu, dia tu. Oh, tu lain. Nah, hak zaman dulu ketika tak ada gitu buat ramalan-ramalan gitu tak boleh. Jadi kita kena ingat Baik. Jika para rukun itu mengaku boleh mengetahui alam ghaib. Ni hak berlaku selepas ni tu alam ghaib bagi kita tu. Selepas ni lagu mana berlaku. Sebab tu kita bila nak turun rumah ada baca doa ni, biar doa supaya kita dapat kebaikan. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Naik ke kedai baca pula doa. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa nak baik? Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tiba-tiba dia kata awak tepuh kambing lepas ni. Kita kata jalan mana? Jalan ni. Pergi gitu tepuh polis pula. Tadi nak elok pada tepuh kambing. Moga pakai tak tahu. Moga pakai tak tahu. Sebab tu hadirat kita ni sebenarnya hadirat, saya dalam beberapa buah buku saya baca, dengan sebab kita tak tahu perkara gaib, itulah kita boleh hidup dan dengan baik. Cuba bayangkan kalau kita tahu perkara yang akan berlaku, tak boleh hidup kita sakok macam, tak boleh nak rancang sesuatu pun. Dengan sebab tak tahu itulah kita boleh hidup, buat perancangan, mikir, jadi cerdik manusia, ada ilmu gitu, ilmu gini, bincang, strategi. Apa kita tahu perkara gaib? Kalau tahu, tak payah dah tunya. Tak payah rancang. Kawan tu duk nusuk mana nak itu, kita tahu. Lepas tu dia tak tahu ke dia? Mesti dia tahu juga aku nusuk, dia tak tahu. Lepas tu gapo dia? Jadi bila Tuhan buat masing-masing tak tahu perkara, sebab itulah kita boleh hidup dengan baik. Sebagai seorang manusia normal itu. Itu sebenarnya. Boleh dah. Kalau ada seorang kata dia tahu perkara baik, ada masalah. Ada masalah. Bagi saya jangan duk sahur. Sebab dulu ada setengah orang sahur tok guru dia ni hebat. Apa kita gimuh dia, dia tahu dah kita nak tanya gapo. Ada kan? Nah, kadang-kadang dia buat air siap dah. Dia kata hebat tu dia. Tak tahu tu dia becih dia. So klik awal. Buat air siap-siap. Kalau kata erti. Kalau kita pergi orang buat air siap-siap klik awal-awal lah. Orang tak sir tu. Tapi ada. Tak sah. Kalau jenis guru tak payah. Kita nak ayah tak apalah, saya tahu dah awak mari ni kerana gini. Tak sah lah tu. Tu ada masalah tu. Ada masalah. Sebab tu saya kata kena uji juga dia. Uji sebab ni kambing dengan bersikat ni. Lembu dengan bersikat ni. Baik, cuba tengok lagi. Maka sikapnya ini mempercayai dukun merupakan bentuk pendustaan dan sekaligus tidak mempercayai firman Allah di atas. Adapun yang dimaksud dengan ahli nujum adalah mereka yang mempelajari dan menguasai ilmu perbintangan, tentang bintang. Menguasai ilmu perbintangan, hukumnya ada dua macam. Hak tadi dia sebut tadi. Jadi kadang-kadang tak tahu Allah Alam. Cerita Piramli buat dukun apa ni? Dukun tak? Nujum 14. Tak tahulah, takut dia nak kritik masyarakat, tapi itulah hakikat yang berlaku di masyarakat kita. Cuba bayar ke tutup bomo hak suka meramah, dia tengok cerita tu. Malu katlah dia tu. Terdedah banyak tu. Tu. Bagus juga Piramli ni. Dah baca hadis tak erti. Baik aku buat cerita pula. Tengok tu. Lagu memang tu gitu. Gitu. Pelik juga Piramli. Banyak juga cerita dia pelik-pelik tak. Kalau kita tengok nampak biasa, kalau mikir tak. Orang kata lah. Tapi okey dukung hak dia menuju 14 memang betul. So, orang kita gitu dulu. Berat sungguh Saya ingat masa saya kecil tu adalah keluarga saya bawa. Nak ayat cerita hadirat. Ni cerita berlaku di satu tempat. Dia panggil Tok Bama Air Batu. Pernah dengar tak? Tok Bama Air Batu. Allah hati-hati. Saya 2 kali saya pergi. Engkau air batu. Dia memang dia guna air batu sungguh. Air batu hak segi besar tu. Hak sokoh hak kali kedua lagi. Hak kali kedua saya bersadah. Tapi saya tak mengaji hadis lagi masa tu. Kita pergi tengok. Ceritanya adalah anak orang ilah. Anak ilah kena lari kau lagi. Jumpa Tok Bama air batu. Tok Bama buat. Tu ada dia tu tengok. 2-3 orang ni bila Tok Bama kata tu tengok ni. Nampak. Kita heran, kita kelih tak akan nak sakit betul-betul mata. Tak nampak kita. Hak 2-3 orang tu nampak. Kita perlu mana ya dia nampak kita dok ni. Dia ada penyakit situ. Seseorang tu kadang-kadang dia ada tu, dia sudah dipengaruhi. Dia kadang-kadang betul lah orang kata hidup kita ni sebenarnya minda.
Orang psikologi kata hidup sebenarnya minda. Letih pun minda, sakit pun minda, serabut semua minda. Nak tahu gini, nak mari masjid letih. Kata tu ada demo tu duk tunggu nak bayar hotel. Oh, segah lalu pergi. Ya, kau sakit tadi nampak letih. Tak, dia minda. Dia ada sebab minda ni dia ada unsur spiritual je, kira-kiranya gitulah kira-kiranya. Tu ya sebenarnya. Tu sebenarnya. Jadi hak ni begitu, kita tak percayalah. Saya tak nampak saya lepas tu fikir, kata bahaya. Lepas bila kita ngaji hadis banyak benda-benda hak berlaku tu kita boleh relate dengan hadis ni. Oh, kita tak kena gitu. Sakit pergi berobat. Dah sakit, dah barilah. Minta doa orang kata habis jumpa. Polis ni dok lengkap belajar masuk akademik polis dengan ada cara satu tu pun tak jumpa. Payah tetap curiga ni kita pergi report motor hilang tu. Motor saya hilang bulan Ramadan. Pergi mai subuh, pergi report polis. Polis ambil letak. Dia kata ustaz dia kata kis motor hilang saja di Kota Baru ni file dia tunjuk. Atau saya duduk mana? Atas kali. Jadi kena bawa dulu. Nak cari pun kata tak jumpa dah motor aku ni. Oh, klik dulu kata cari lain lah. Kata tak, cari lain. Jumpa ya lah, tak suruh Tuhan nak mana. Sabar boleh pahala. Biar tak ada motor pun. Nah, gitu ya hidup tu. Setara tu ya sebenarnya. Tak lebih pada tu. Nak pergi lebih lagi tak boleh lah. Sekat tu ya hak kita. Hak kita setakat tu ya. Jangan pergi lebih lagi. Dah jumpa boleh. Sebenarnya kita bila kita nak melampaui daripada batas tu ya pergi cari tuk bomo tu. Tu sebenarnya. Ada seorang tu saya nak sebut cerita ni. Dia pergi ni seorang di Pondok Kenali berlaku kira 10,000 kena dia nak. Rebah dia. Tu duduk dia mari jumpa saya. Dia ambil duit nak bayar deposit tanah. Dia pergi singgah semaya di Masjid Telipuk. Letak duit tu, kira-kira letak susuk dalam bonet kereta dia. Hilang duit tu. Semaya asar, waktu asar. Jadi dia tak nak bawa kereta dia. Lepas tu bawa dia mari jumpa saya. Dia mari jumpa sebab kita baik dia. Jadi dia di Jumaah di Masjid Pondok Kenali. Tak ada kecek-kecek dengan dia. Mau saya baik dengan anak dia. Anak dia tu kawan kita. Dia kata tak ada kau tuk bomo mana-mana. Dia kata duit hilang tadi. Dia kata report boleh, report dah boleh. Lepas tu doa minta ada nak cari tuk bomo. Saya kata ke dia, duit tadi hilang berapa 10,000. Kalau pergi jumpa tuk bomo jadi 1,100 hilang. Jadi 10,100. Dia pun dia pun senyap. Tapi tak boleh, kena pergi juga. Pergi. Saya kata dah tadi hilang 10,000. Ni pergi jumpa tuk bomo jadi 1,100. 10,100. Dia tak payah lagi tu. Tapi dia dengung juga. Apa dia maksud kita tu? Hadirat Allah lah. Kalau tu bomo tahu sungguh duit tu duduk mana, dia tak ayat kita. Apa tu tak? Sambung dia tu. Allah hadirat saya. Pengalaman saya nak biar sebut ni kini kita bincang ni. Orang kita ni popok ustaz ni cahaya ni orang panggil tarik pitih enggak tarik pitih. Saya kata lagu mana tarik pitih minta nak pergi sekali atau boleh pergi atau. Tapi yang tak duduk belakang-belakang sudah saya tak boleh tengok sebab hak duduk keliling bokor talai daripada temaga tu dia orang hak bayar deposit ya boleh. Dia bayar deposit. Kita ni penonton kena duduk tu. Sepuluh main bola duduk tengah tu mainnya. Referee duduk di luar pagar ni kita tengok Allah hadirat. Saya sedih nak jerit saya. Ustazah ada, ustaz ada. Tu omong tu buat. Saya tengok peliklah barang-barang dia. Ni omong-omong sekali tu pernah masuk tengok. Dengan ada star rekod kita tak pernah kelih kepala dia. Tu kata ada juga star rekod jenis gini. Patut ada macam-macam lah. Dengan kain kuning, dengan besi bak, macam-macam ada. Duit hak lama. Kita kelih. Dia pun buat sampai habis saya tunggu tengok. Bila dia buat tu, dia kata duit tu turun dah. Dia sorang nampak tu orang tu. Duit turun dah. Dia kata sakok. Dia kata sini ni ada ke kubur wali. Dia nak guna kelantan tu. Kata ada. Kau tu kata Tok Kenali. Kita pun selok suka Tok. Dia kata Tok Kenali sekat duit ni. Allah. Saya dengar dia tu. Kita duk garuk kepala kata bas orang ni aku ya atas belakang seperti ni tak. Orang kita boleh percaya bagi lagu tu Hadirat tak pernah masuk sekali. Saya masuk sekali. Lepas tu dia buka pintu dia waktu dia metok dengan Tok Kenali metok supaya lepas pintu. Tok Kenali tak lepas. Dia kata berkali kita ni ada tak cukup syarat berkali dia kata. Boleh dah. Saja bayar berapa deposit tu? Berapa dia tak kembalikan duit deposit tu?
Tu cara dia cari pitih tu orang. Hak saya sedihnya ustazah ustaz terlibat. Hak tidak ustaz berapa orang. Kita duk heneng kita. Enggak kita ni pun mengenali, kita tahu untuk mengenali mati mana. Dia buat tempat lain bukan kapal pondok mengenali. Tapi dia kata wali, dia kata ni tak boleh. Itulah dia fikir sendiri. Tu kedudukan kita kan ustaz setahun tu. Setahun tu saya tengok dia gitu. Kita ada duduk kelik-kelik yang malam ustaz ni tengah pagi sampai subuh dia buat. Dia baca panjang doa dia hadirat. Berjanjai dia macam. Tu nak ayat dia orang Islam, orang Melayu kita. Setahun tu hadirat. Tu bahaya tu. Enggak barang lagu ni hadirat. Tak ada pelik bobo syirik. Tak ada pelik bagi dia. Kau setahun tu. Okey. Dia sebut sini dia kata ilmu tentang bintang ni ada dua macam. Kita bincang minggu depan lah ni. Kita bincang khusus tentang ni. Bagus juga sebab tu dia panjang ni. Kalau hadirat baca lah dulu sebelum kita itu ni kita boleh nampak. Jadi apa yang disebut oleh Syekh Utsaimin ni saya sangat setuju lah sebab ni bahaya. Tapi setengah orang kata dia ni kasar. Tak, dalam bab ni bukan kasar, tegas. Tu. Jadi kita sestakat tu lah dulu. InsyaAllah kita bincang minggu depan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.